Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi hari ini bersama saya Syairul Islam. Kerajaan akan mengumumkan skim gaji baru pejabat awam sebelum hujung tahun depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Majlis Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam IAPSA 2023 di Putrajaya. Sebelum akhir tahun ini disambung dengan suku tahun pertama 2024, kita akan berikan beberapa garis panduan supaya terikat dengan keupayaan kerajaan supaya sebelum akhir tahun depan kita boleh umumkan skim gaji yang baru untuk pejabat awam negara kita. Sebelum ini tiada kajian menyeluruh mengenai skim gaji penjawat awam dilakukan. Namun kerajaan ketika ini sedang melaksanakannya melalui kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Sejumlah 30 hingga 40 juta ringgit diperuntukkan bagi penjawat awam muda menjalani latihan dan kursus khas dalam bidang teknologi baru. Ia meliputi bidang kecergasan buatan AI dan transisi tenaga. Langkah tersebut antara usaha bagi meningkatkan keupayaan penjawat awam sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada syarikat swasta dalam bidang teknologi. Jadi untuk umpamanya bidang seperti digital transformation, artificial intelligence, energy transition, kita harus segera mengirim peringkat tertinggi atau peringkat kedua atau peringkat yang lebih muda keluar negara, sama ada diletakkan kepada syarikat-syarikat ataupun universiti-universiti utama dalam disiplin yang disebutkan itu. Sembilan inisiatif dimuktamadkan bagi mempercepat pencapaian matlamat pembangunan mampan SDG negara ini. Jelas Perdana Menteri sasaran indikator SDG kebangsaan dan inisiatif itu akan diterjemah dalam Pelan Hala 7 SDG Fasa 2 yang diterbitkan pada Disember ini. Keputusan itu antara perkara yang dimuktamadkan dalam mesyuarat Majlis SDG Negara bagi tahun 2023. Ia bagi memastikan pelaksanaan lebih berkesan ke arah mencapai agenda pembangunan mampan 2030. Menurut Datuk Seri Anwar, Kementerian Peneraju bertanggungjawab melaksanakan gerak kerja bagi memastikan setiap sasaran SDG dapat dicapai dalam tempoh ditetapkan. Sehubungan itu, semua wacana dan program anjuran kementerian serta agensi perlu dijajarkan kepada SDG. Kerajaan sentiasa komited untuk mencapai agenda 2030 dan akan terus memperkukuh tindakan bagi mencapai 17 SDG. 18 juta pelancong ke Malaysia disasar menjelang akhir tahun ini. Ia dijangka akan menghasilkan pendapatan sebanyak 49.2 bilion ringgit. Bagi tahun melawat Malaysia 2026 pula, seramai 26.1 juta pelancong asing disasarkan. Antara fokus produk pelancongan baru yang ditawarkan adalah pelancongan berasaskan pengalaman atau experiential tourism selain eko-pelancongan. Salah satu produk yang Malaysia dapat berikan ialah ecotourism lah. And we have many products. Salah satu tempat yang saya telah sendiri pergi ialah Kuching Eco Park yang saya diberitahu saiz dia 2 kali Singapura. So it's very impressive, it's very big. Yang ini yang harapan kita agar dapat menarik pelancong-pelancong dari luar. Beliau berkata demikian di World Travel Market WTM 2023 di London. WTM merupakan acara tahunan yang penting bagi industri pelancongan global untuk memasar dan mempromosikan produk-produk pelancongan negara masing-masing. Daerah Pangerang di Kota Tinggi Johor bakal menerima lonjakan permintaan global terhadap perkhidmatan kejuruteraan dan fabrikasi menerusi pelaburan 250 juta ringgit. Ia dijangkakan
beroperasi pada tahun 2025 dengan 500 peluang pekerjaan ditawarkan. Kemudahan baru ini menyokong pertumbuhan keseluruhan Pengerang untuk terus menjadi destinasi pelaburan pilihan. This, I should add, is precisely the sort of high-tech industry we hope to encourage here in Johor. This groundbreaking today serves as a testament of Johor's continued success in attracting high-value, high-impact investments that will turbocharge the economy in meeting its Maju Johor targets of doubling the state's GDP by 2030. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Fasa 2 fasiliti Morimatsu Dialog di Pengerang. Perkeso bersyadang membuka pusat dialisis bagi pesakit buah pinggang di Perak. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata pembukaannya akan memudahkan pencarum yang mengidap penyakit itu mendapatkan rawatan. Perkeso telah menanggung sebanyak 350 juta ringgit bagi kos rawatan pesakit buah pinggang tahun ini. Justru pembukaan pusat dialisis itu merupakan langkah tepat bagi mengurangkan beban perkeso. Perbincangan mengenainya telah dilakukan bersama pihak terlibat. Ini boleh mengurangkan liability perkeso kerana kos dapat dikurangkan, dan pada masa yang sama ini juga membantu mereka yang dikenal pasti menghadapi penyakit buah pinggang supaya mereka tidak perlu bergantung kepada dialisis di hospital maupun daripada pihak NGO. Sejak tahun 1998, Perkeso membelanjakan hampir 46.84 juta ringgit untuk menyediakan 1,171 unit mesin hemodialisis. Pembangunan modul integrasi zakat, wakaf dan endaumen Izawan dilihat signifikan dalam membantu memantapkan pengurusan zakat, wakaf dan endaumen agar selari dengan ruang lingkup institusi pengajian tinggi IPT. Kepetikannya sebagai sumber pendapatan universiti melalui saluran ketiga telah ditekankan oleh pihak kementerian dalam UniTP Purple Book yang diterbitkan pada tahun 2016. Dalam menyokong usaha ini, pihak kementerian melalui mesyuarat pengurusan tertinggi pada 23 Ogos 2023 yang lalu telah meluluskan penubuhan Majlis Wakaf Endaumen dan Zakat Universiti Awam (MAWIZ). Penubuhan MAWIZ akan bertindak sebagai badan penggerak kepada pemberkasaan dan pementapan wakaf, endaumen dan zakat di peringkat Universiti Awam dengan strategi pendanaan yang lestari di mana ia selari dengan amanat tahun baru 2023. Saudara, peruntukan 60 juta ringgit menerusi belanjawan 2024 untuk martabat seni, budaya, bahasa dan sastra kebangsaan sememangnya memberi kelegaan kepada penggiat industri tersebut. Sehubungan itu, seni bina rumah desa ukiran kayu tersenarai bagi tujuan baik pulih semula seterusnya melahirkan ramai pengukir muda berbakat. Siti Jamilah Hanim Jamil ada laporannya. Terletak di perkampungan Kampung Raja Lama di Besut Terengganu dibuka secara rasmi pada 21 Februari 2008. Eksekutif Latihan Desa Ukiran Kayu Muhammad Mazran Zakaria berkata, lokasi berkenaan yang pernah mengalami zaman kegemilangan kini semakin sepi berikutan beberapa faktor. Masalah rumah ni, bila hujan dengan ribut tu dia masalah tempias. Sebab kita tengok ada untuk kita kena tambah untuk tambah tebal layar dan ada ruang anda-anda tu ruang sisi angin tu dia tidak ada cermin ataupun pospek. Jadi kita kena tambah pospek ataupun cermin lah untuk mengelak daripada air hujan termasuk bila berlaku ribut ataupun tempias.
Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pembangunan Usahawan Afnida Aini Alwi meluahkan rasa keterujaan dengan peruntukan tersebut dan berharap segala perancangan selepas ini dikawal selia dengan baik. Dengan kelulusan peruntukan tersebut, saya harap Desa Ukiran Kayu ini dapat lebih dapat naikkan lagi lah imej di UK ni, dan sesungguhnya dapat tarik beramailah pengunjung ke sana dan juga dapat membantu usahawan lah yang berniaga di situ. Baik sangatlah, mana boleh baik pulih. Lepas tu ada tambah baik dari segi binaan untuk jualan. Terima kasihlah pada PM kita. Bagi saya pun ini warisan kita, Melayu kita yang perlu kita pelihara. Wajib kita orang Melayu pelihara. Satu di Besuk ni, tempat ni ikon untuk warga Besuk sendiri. Laporan Siti Jamilah Hanim Jamil untuk Berita RTM. Dan saudara, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.